الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita pada muka surat 52 di ayat yang ke-18 surah Ali Imran, berkaitan dengan tauhid, wajib bertauhid kepada Allah bagi sekalian manusia dan mengambil cara hidup Islam sebagai cara hidup sampai kita mati. Marilah sama-sama kita baca ayat 18, 19, 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
Sadaqallah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Segala puji bagi Allah, kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Serta doa kita kepada sekalian muslimin muslimah yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah, kau lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, engkau mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Kau jadikanlah kami ini orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayat kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang Allah telah bersihkan jiwa mereka. Amin. Baik, ayat 18. Syahidallahu. Syahida, menyaksi. Menyaksi ni dengan makna a'lama. A'lama, memberitahu, mengiklamkan. Allah telah menyaksi serta memberitahu semua makhluk. Apa dia? Annahu, sesungguhnya dia, la ilaha, tidak boleh disembah. Kalau kita terjemah gitu macam mana? Tiada Tuhan yang disembah illahu, kecuali dia saja. Ini i'lam ataupun syahadah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan, memberitahu kepada kita bahawa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali dia. Okey, selain daripada Allah yang memberitahu, siapa yang memberitahu tentang la ilaha illahu tu? La ilaha illallah lah. Kalau kita nak buang, kita nak ganti hu tu, huwa tu kepada Allah lah. La ilaha illallah. Jadi dia ganti nama Allah dengan huwa. Kalau kita wakaf jadi hu, kan? Seolah-olah waw tu matilah. Mati waw kerana wakaf. Jadi bukan Allah sahaja yang syahidah, yang memberitahu, yang menyaksi, tetapi wal malaikatu. Maknanya selepas waw tu kita kena ambil perkataan syahidah, masukkan secara takdir. Kita kata apa? Wa syahidal malaikatu. Apa malaikat syahidah? Annahu la ilaha illahu. Seluruh para malaikat memberitahu kepada seluruh makhluk bahawa la ilaha illahu, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah sahaja. Dua. Yang ketiga ialah wa ulul ilmi. Wa ulul ilmi. Ulu ni orang yang mempunyai ilmu. Ulul ilmi dia panggil. Ulul absar, orang yang ada ilmu juga dia panggil ulul absar. Ada nama ulul albab, orang yang hati bersih, ulul albab. Ni ulul ilmi, orang yang ada ilmu tentang Allah, tentang Nabi, tentang Rasul, dan tentang ilmu-ilmu ghaibiyah, ilmu yang kita tak nampak. Orang-orang ini juga sama dengan Allah, turut menyaksikan. Jadi kita kena buat macam mana? Kita kena lepas waw juga kita kena letak syahidah. Wa syahida ulul ilmi annahu la ilaha illahu, dan telah menyaksilah, telah mengiklamkanlah, telah memaklumkan oleh ulul ilmi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Qaiman, Allah qaiman. Malaikat, setiap malaikat qaiman, dan setiap ulul ilmi qaiman bil qist. Dia qaiman ni hal keadaan Allah sendiri. Malaikat, setiap malaikat dan setiap ulul ilmi
qaiman hal mereka bersaksi bil qisti dengan keadilan. Qaim ni maknanya bangun mempertahankannya, bil qisti dengan keadilan. Maknanya menjadikan Allah itu la ilaha, Tuhan yang disembah hanya kepada Allah sahaja. Kemudian diulang balik, la ilaha illahu, maknanya diulang balik la ilaha illahu tu. Untuk apa ulang? Untuk menguatkan bahawa tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia sahaja, dan yang kita sembah Allah itu sifat Dia Al-Aziz, Maha Perkasa. Allah itu Aziz ni, perkasa Allah, menyebabkan kita yang sembah Allah tu ada izzah, ada kemuliaan. Mulia ni bukan pada wajah, mulia ni bukan pada tubuh, mulia ni pada hati, hati budi. Bila hati kita mulia disebabkan aziz Allah, kita jadi mulia, maka kita memandang Allah sebagai Tuhan yang wajib kita sembah. Dan Al-Hakim, Maha Bijaksana, sakna. Kita dapat apa sebagai hamba? Dapat hikmah, dapat ilmu, dapat ilmu pengetahuan yang cukup, yang kita boleh kenal Allah, kenal diri kita, dan kita mengesahkan Allah serta mengabdi diri hanya kepada Allah dengan hikmah. Dari mana kita dapat hikmah? Dari kurniaan Allah. Sebab apa Allah memberi hikmah pada kita? Sebab Dia Hakim. Beri izzah, beri hikmah. Kenapa kita dapat izzah daripada Allah? Kenapa dapat hikmah daripada Allah? Sebab kita tauhid la ilaha illallah. Orang yang tidak ada tauhid la ilaha illallah, dia dapat dah hikmah? Tak dapat. Sebab hikmah ini hanya diberi kepada orang yang beriman pada Allah dan segala rukun-rukun Islam. Nampak tak? Dia bijak tu, dia pandai tu, dia hebat tu, hebat sekadar dunia, tanpa dapat akhirat, tidak dikatakan hikmah. Bijak pandai. Bijak pandai ni dia selamat dunia, selamat akhirat. Baik. Perkataan syahidah dalam ayat ni, ulama memberitahu antara makna ialah a'lam, memberi maklum kepada sekalian makhluk di bumi ini. Jangan sekali-kali kamu sembah selain pada Allah, sebab Allah sahaja yang wajib kamu sembah. Kalau kamu buat juga, sekarang Allah dah maklum pada kamu. Salah besok kalau Allah masuk neraka kamu yang salah. Sebab Allah telah iklam sekarang dan menyaksi, syahidah. Kalau Allah sahaja mungkin kamu tak percaya, malaikat semua bersaksi juga. Ikut apa yang Allah kehendaki, iaitu la ilaha illallah. Bukan sekadar malaikat, manusia yang berilmu pun menyaksi tentang la ilaha illallah. Maka kita yang jahil ni, kalau tidak follow, tidak ikut sama, agak-agak siapa yang paling tepat? Orang berilmu menyaksi, malaikat menyaksi, Allah sendiri mengelam, memberitahu kepada kita. Tiba-tiba kita tak ada ilmu ni, tarik diri daripada menyaksi. Oleh sebab itu tuan-tuan, bila ayat ini Nabi baca, Nabi kata apa? Asyhadu annahu la ilaha illahu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia. Kita bila baca ayat macam ni, kita kena sebut asyhadu annahu la ilaha illahu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Ada dalam tafsir menyebut, dia kata bala, benar. Asyhadu ana asyhadu annaka la ilaha illa anta. Gitu. Aku benar, bala kan? Asyhadu ana asyhadu annaka la ilaha illa anta. Terdirect jawab. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya Engkau ya Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Ini baru masuk dalam
kita punya kita panggil apa? Jawapan bila Allah kata syahidallah, syahidal malaika, syahida ulul ilmi wa ana ashhadu dzalika. Aku pun bersaksi ya Allah. Benar ya Allah, Engkaulah Tuhan yang tiada disembah kecuali Engkau sahaja. Itu. Habis kan? Itu. Diberitahu oleh beberapa ahli tafsir, dia kata Allah berkata dengan annahu la ilaha illallah ni bila? Disebut dalam tafsir Barawi, dia kata sebelum Allah buat bumi 4,000 tahun, Allah telah memberitahu makhluk-makhluk bahawa dialah Tuhan yang disembah, tiada Tuhan kecuali Dia. Dan malaikat, bila Allah cipta malaikat, Allah minta malaikat bersaksi. Dan seluruh para nabi bersaksi tentang la ilaha illahu. Tiba-tiba nabi Rasul yang diutus kepada kita untuk menyatakan la ilaha illahu, kita tolak. Maka kesalahan itu kembali kepada kita, bukan lagi kesalahan Allah. Allah disokong, dikuatkan oleh malaikat, Allah disokong dan dikuatkan oleh ulul ilmi. Tiba-tiba yang kita menolak, maka yang salah adalah kita. Begitu. Kemudian dalam ayat yang ke-19, inna ad-dina indallahil Islam. Ad-din di sini cara hidup. Ad-din dia panggil cara hidup daripada pagi sampai petang, petang sampai pagi, tiap-tiap hari yang kita hidup ni, yang Allah terima ialah Islam. Ayat yang ke-19, sebahagian ulama mengaitkan daripada syahidah lagi. Kita kena baca gini, syahidallah inna ad-dina indallahil Islam. Allah juga memberitahu, syahidah dengan makna a'lama. Allah juga memberi i'lam. Kita guna hari ni iklan kan, kita tak kata i'lam. Dalam istilah ilmu Quran, dia tak kata iklan, dia kata i'lam. Kalau ilmu, faham. Kalau i'lam, memahamkan ahli bumi bahawa ad-din, agama ataupun cara hidup, indallah, pada nilaian Allah, al-Islamu, hanya Islam sahaja. Ini Allah telah maklumkan, dan malaikat telah bersetuju dan maklumkan, dan seluruh ahli ilmu telah maklum dan bersetuju bahawa cara hidup yang Allah terima hanyalah Islam. Maka adakah orang yang melanggar ataupun menentang? Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, dia orang yang ditolak. Menerima cara hidup selain daripada Islam adalah ditolak. Ayat mana tu? Wa man yabtaghi. Anda tak ingat? Cuba cek ayat mana tu. Wa man yabtaghi, sesiapa yang bersungguh-sungguh mencari ghairal islami, selain daripada Islam, dina, cara hidup, falan yuqbala minhu, pasti dia tidak akan sekali-kali diterima daripada cara hidup tersebut. Wa huwa fil akhirati, dan orang itu di akhirat nanti minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Maknanya kita kok mana pun kena cari, tapi cari cara hidup tu mesti hanyalah Islam. Siapa-siapa cari cara hidup selain pada Islam, Allah kata dia tak terima, takkan diterima, dan di akhirat dia pasti rugi. Jelas kan? Hari ni pula kita jumpa bahawa cara hidup yang Allah terima adalah Islam. Islam bermakna, apa makna Islam?
Islam makna selamat dan ikut jalan selamat. Itu mana Islam. Islam itu as-silmu, selamat, dan Islam itu istislam, serah diri. Kita kena serah diri. Bila kita masuk Islam, Allah suruh tu, kita kena ikut. Allah larang tu, kita kena berhenti. Itu panggil Islam ataupun istislam. Paksa diri supaya tunduk pada Allah. Diri kita ni jahat. Dia nak lawan Allah. Dia nak cari ad-din lain, cara hidup lain. Kadang-kadang cara hidup hak tok nenek kita buat nu rasa comel dah, rasa terbaik dah. Jadi kita nak ikut cara tok nenek, walaupun agama walaupun Islam ini baik, dia kata hak ni baik, hak dulu pun baik juga. Saya tak nak ikut hak ni, nak ikut hak dulu. Ada juga orang macam tu. Allah menafikan. Tak apalah kalau kamu nak ikut hak cara tok nenek kamu, tapi Allah telah maklum di sini, maklum dengan makna syahidah, syahidallah inna dina indallah al-Islam. Jadi setakat ni muslimin muslimat sekalian, Allah bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, satu. Yang kedua, Allah bersaksi bahawa cara hidup yang Allah redha ialah Islam. Dua penyaksian Allah di sini. Disokong oleh siapa? Wal malaikatu. Makna para malaikat juga menyaksi, memberitahu dan bersetuju dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala maklumkan kepada mereka. Pertama, bahawa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Malaikat setuju. Dan hanya cara hidup yang Allah terima adalah Islam. Dua. Yang ketiga, ulul ilmi telah menerima penyaksian yang sama bahawa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan cara hidup yang Allah terima hanyalah Islam. Nampak tak? Kita boleh terima yang tu semua. Kemudian ayat berikut, ada orang yang ikhtilaf. Ikhtilaf ni orang yang tak terima yang Allah buat keputusan, yang malaikat sokong, yang ulul ilmi sokong. Dia tak terima. Siapa? Wa makhtalafa, ma tu mana tidak, dan tidak berselisih, tidak bersisih, ikhtilaf. Fa'ilnya siapa? Tidak berikhtilaf alladzina utul kitab, oleh orang-orang yang diberi kepada mereka kitab. Kitab Taurat, kitab Injil sebelum Quran. Alkitab di sini kitab Taurat dan kitab Injil. Tidak berselisih, tidak menentang, tu boleh terjemah, tidak menentang oleh orang-orang yang mereka itu beri kitab Taurat dan kitab Injil. Siapa? Yahudi Nasrani lah. Yahudi Nasrani. Mereka bersetuju dengan la ilaha illallah tu pada awalnya. Tetapi bila mereka tak setuju, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali makna sebelum ni dia setuju la ilaha illallah, dia setuju inna dina indallah Islam. Tapi bila datang satu berita bahawa Rasul yang datang di akhir zaman ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia orang Arab, maka bila dia tahu, ahli kitab ni tahu bahawa Muhammad itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, dia adalah orang Arab, maka illa min ba'di ma ja'a, kecuali sesudah datang kepada mereka ilmu. Al-ilmu itu ialah al-ilmu bimaji'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat tahu bahawa Nabi yang datang itu bukan orang Yahudi, bukan Nasrani. Maka dia tolak la ilaha illallah, dia tolak inna dina indallah Islam. Sebabnya apa? Baghyam, sebab benci, sebab tak setuju, sebab dengki, sebab apa lagi? Kufur dengan keputusan Allah. Baghyam bainahum, kerana
Baghyan dengan makna hasadan, dengki di antara mereka. Jadi tuan-tuan, maknanya ada jenis orang yang bila dia tahu keputusan Allah tidak menepati dengan kehendak dia, dia lawan Allah atas kesedaran. Siapa yang lawan Allah atas kesedaran? Yahudi hari ini. Yahudi hari ini dia tentang Allah, dia bunuh orang Islam bukan atas kejahilan, atas kesedaran. Dia tahu, tapi kerana dia tak setuju dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tolaklah la ilaha illallah pun dia tolak, Muhammadur Rasulullah lagilah dia tolak. Maka jadilah seperti mana yang kita saksi hari ini, puak-puak Yahudi. Nah, puak-puak Yahudi dan Nasrani. Apa beza orang Yahudi dengan Nasrani? Nanti kita tengok dalam ayat berikut. Habis maknanya penolakan cara hidup Islam itu adalah disebabkan oleh baghyan, dengki di antara mereka. Keputusan Allah macam mana? Wa may yakfur, itu keputusan Allah. Ni dia macam satu iklam lah, memaklumkan kepada kita bahawa barang siapa yang yakfur, dia mengkufuri, mengingkar. Yakfur dengan makna yungkir, mengingkari bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Jawab dia apa? Siapa-siapa kufur dengan ayat Allah, jawab dia fa innallaha sari'ul hisab, maka sungguh-sungguh Allah itu segera kiranya hisab. Maknanya ni satu benda yang kita kena faham, tuan-tuan. Ada jenis manusia yang kufur atas ilmu macam Yahudi. Maka orang yang kufur atas ilmu, Allah tarik daripada orang itu rasa nak ikut Islam. Dia tarik. Sebab apa? Sebab dia tahu itu benar, tapi kerana dia sombong, dia ikut syaitan, dia tak ikut hak benar tu. Lalu Allah tarik daripada dia perasaan ingin taat, perasaan nak cari kebaikan. Dia jadi sombong sampai mati. Maka mati dia dalam keadaan ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat yang makna fa innallaha sari', segera hisab tu dia tahan. Tuan-tuan, dia tahan seseorang itu daripada ikut perintah Allah. Kenapa kita rasa malas sembahyang? Kenapa kita rasa malas nak infak? Kenapa kita rasa malas mari masjid? Cuba cek i'tiqad kita. Kita ada tak perasaan dalam diri kita, kita rasa Islam ni bukan semua baik, ada baik ada tak baik. Kalau duk gitu, Allah tarik daripada kita perasaan nak buat baik. Jadi kalau kita rasa silaplah aku dulu, aku rasa Islam tu tak baik, ada baik ada tak baik. Jadi kita bertaubat pada Allah, minta maaf pada Allah, kembali kepada bahawa Islam, inna dina indallah Islam. Maksudnya semua cara hidup yang Islam beri itu yang Allah redha dan Allah terima. Jadi kita duduk situ dulu, baru mari rasa nak buat hal baik itu. Kalau tidak, Allah tahan. Allah tahan. Kita kata siapa salah? Kenapa tak nak pergi masjid? Belum dapat hidayah, kan? Kenapa tak pergi buat haji? Belum dapat seru. Kenapa tak buat umrah? Belum dapat panggilan. Macam-macam. Sedangkan dia ada 100,000 untuk pergi buat haji. 100,000 bila-bila masa boleh buat, kan? Dia ada 100,000, 200,000 dia ada, tapi tak pergi buat haji. Belum sampai seruan, dia kata. Ingat, cek dulu diri kita, bagaimana i'tiqad kita dengan Islam. Adakah kita rasa Islam itu terbaik dan segala-galanya, ataupun ada dalam diri kita perasaan tak berapa sempurna Islam, hak ada dah cukup baik. Kalau itu ada dalam diri kita, cepat-cepat bertaubat, insya-Allah Allah akan dorong kita untuk rasa sayang, rasa nak berkorban kepada agama Allah. Sebab inna dina indallahi Islam. Nampak tu? Gitu. Kemudian dalam ayat 20,
Fa in hajjuka, haju makna khasamuka, maka ini isu daripada keputusan Allah bahawa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Satu, isu bahawa agama ataupun cara hidup harian kita hanyalah Islam, dan ada yang menolak dan berhujah dengan Nabi dan dengan orang Islam. Fa in hajuka, jikalau pokok Yahudi tadi dan pengikut-pengikut Yahudi itu berhujah, yakni memusuhi engkau, macam mana Nabi nak jawab dalam isu ni? Kalau orang tak setuju, dia mari dia menentang macam Yahudi ni, hak dia buat hari ni kepada orang Islam, nak jawab macam mana? Allah ajar Nabi SAW dengan menjawab begini, faqul fa tu jawablah, maknanya kalau dia berhujah dengan engkau, maka engkau jawablah wahai Muhammad, aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'ani. Asalnya wa manittaba'ani, ada ya tu, dibuang ya, dikekalkan nun baris di bawah. Apa sebab nun itu baris di bawah? Tanda ya makna saya dibuang. Jadi kita nak baca mana? Wa manittaba'an, kena nun bawah sikit, mulut kita ke bawah sikit. Dan orang-orang yang mengikutku. Dah. Maknanya kalau Yahudi perang-perang, kita kena tahankan Islam, mempertahankan Islam, dan serahlah segala-galanya kepada Allah. Dan pengikut-pengikut Nabi kena serah kepada Allah SWT. Allah akan buat keputusan. Hari ini kita tak boleh ikut Yahudi. Kalau kita ikut Yahudi, disebabkan dia tekan kita, dia bermusuh dengan kita, kalau kita ikut dia, maka kita telah meninggal Allah dan meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dikira orang yang derhaka pada Allah dan Rasul. Begitu. Jadi pendirian kita orang Malaysia memang tepat dengan pokok Yahudi ni. Memang tepat. Sesuai dengan ayat ini. Wa qul lil ladina utul kitab, dan kata juga bila dia pertama kata aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'an, aku serah pada Allah segala-galanya, aku tetap dengan Islam, dengan la ilaha illallah, dengan cara hidup Islam itu sebagai cara hidup. Aku akan tetap begini, dan orang-orang yang ikut aku kalau nak selamat, dia tetap begini. Lagi, wa qul lil ladzina utul kitab, dan hendaklah engkau wahai Muhammad beritahu kepada orang-orang yang diberi kitab. Siapa? Yahudi, Nasrani. Kitab Injil, Taurat dan Injil itulah. Wal ummiyin. Ummiyin ni orang lain yang ikut mereka. Ada ulama ummiyin ni kata orang Mekah yang syirik pada Allah, dia panggil ummiyin. Yang syirik pada Allah. Dia kena tanya gini, tak kiralah dia Yahudi ahli kitab yang dia tahu kebenaran, dia ingkar. Nabi kena tanya dia gini, aslamtum, Yahudi, Nasrani, orang-orang yang mengikut Yahudi Nasrani, mu nak Islam tak? Tanya gitu dia, mu nak Islam ke tak? Aku tak boleh dah, aku dah sampai pada kamu semua, nak buat keputusan, nak Islam ke tak nak? Aslamtum, tu maksud gitu. Lalu kalau jawab gini, fa in aslamu, maka jikalau mereka menjawab kami nak Islam, faqad ihtadaw, maka orang itulah yang Allah telah beri hidayah. Fa in tawallau dengan makna fa in yatawallau, maka jikalau mereka itu berpaling, makna menentang, tidak nak Islam sebagai cara hidup, fa innama alaikal bala, biarlah dia, engkau dah selesai tanggungjawab engkau. Fa innama, hanya sahaja, alaika dengan makna kewajipan engkau, al-balagh, hanya menyampai. Jadi dia serah pada Allah lah, sebab dia dah tolak. Tapi kalau dia aslamu, dia serah diri dan tunduk pada Allah, maka orang itulah orang yang mendapat hidayah. Jadi muslimin muslimat sekalian,
Seolah-olah ayat ini menggambarkan kepada kita bahawa orang yang mendapat hidayah itu orang yang tunduk pada Allah dan Rasul, dan orang yang mengikut cara hidup Islam. Kalau dia tak tunduk pada Allah dan Rasul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia tidak ikut cara hidup Islam sahaja, maka walaupun dia kata aku telah mendapat hidayah, kalau ikut ayat ni mereka tidak mendapat hidayah. Kat mana kita kata begitu? Fa in aslamu, syarat tu, jikalau mereka menyerah diri dan tunduk, faqad ihtadaw, mereka itulah orang yang yang mendapat hidayah. Kalau sebaliknya, fa in tawallau, maknanya jawapan dia, jika mereka berpaling, maka mereka tidak mendapat hidayah. Mana jawapan tu kena ada antara tu. Fa in tawallau fa innahum lam yahtadu. Kita kena takdir gitu. Jikalau mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka tidak mendapat hidayah. Lepas tu siapa yang salah? Mereka salah. Engkau tak salah ke wahai Muhammad? Tak. Sebab apa? Fa innama alaikal balagh, maka hanya saja kewajipan engkau menyampai. Wallahu basirum bil ibad. Ayat ni penting ni. Allah itu sangat melihat bil ibad dengan makna bi fi'lil ibad, bi af'alil ibad. Maknanya Yahudi yang duduk bunuh orang Palestin hari ni, Allah tengok tak perangai dia, perubatan dia? Allah kata basir. Basir ini hanya diguna kepada fi'l, aktif, tindakan hamba-hamba dia. Kalau Yahudi duduk bunuh orang Islam, Allah tak pernah lelat walaupun sesaat melihat. Tapi kenapa Allah tak tolong? Allah nak beri pahala kepada orang-orang yang infak. Allah nak beri pahala kepada orang yang berjuang, mati syahid, tidak mati di sisi Allah, bahkan mereka hidup di sisi Allah. Orang yang membantu orang-orang yang berjuang, sama juga mereka diberi kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah. Al-ibad di sini pertama, ibad alif lam tu dia panggil rujuk kepada orang kafir tadi, orang Yahudi ahli kitab tu. Sebab ada lagi perkataan, tuan-tuan tengok ayat 15 tu, dua sama kan? Cuba tengok sikit ayat 15. Wallahu basirun bil ibad juga. Ayat 20, wallahu basirun bil ibad. Ayat 15, al-ibad di sini orang-orang yang beriman. Ayat 20, bil ibad di sini orang-orang yang diberi kitab tetapi mereka ingkar, dan termasuk juga ummiyin. Ummiyin ni followers. Dia tak reti, dia tak ada ilmu, tapi dia ikut orang yang dia rasa nak ikut. Dia tak nak ikut Islam. Kalau nak ikut Islam, dia ikut Islam. Tapi kalau nak ikut lain, dia ikut lain. Ikut dia, rasa ikut suka aja, bukan atas ilmu. Oleh sebab itu, followers tanpa ilmu Allah tak terima. Kena jadi pengikut yang berilmu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah perbincangan yang pada kita jelas sangatlah kita kena ambil mauqif ataupun pendirian kita hari ini. Yang pertama, kena kekal dengan la ilaha illallah dalam keadaan apapun, dan kita ambil Islam sebagai cara hidup kita sampai kita mati, sampai kita bertemu Allah. InsyaAllah kita akan sambung ayat 21 dalam pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.